Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zikri. Saya merupakan guru sekolah rendah. Hari ini saya akan berkongsi tentang cara mengguna Open Mission Control yang ada dalam Mac OS, yang ada dalam iMac, MacBook Pro, MacBook Air ataupun Mac Mini. Okay, tujuan fungsi Open Mission Control ni diwujudkan adalah untuk membuatkan kita membuat kerja dengan lebih mudah, workflow sangat smooth dan tersusunlah, teratur dan sebagainya. Dia memudahkan kita sebenarnya, especially cikgu. Sebab once cikgu buat kerja, dia akan buka banyak apps. Contohnya dia akan buka Word, dia akan buka PDF, dia akan buka Safari. Lagi-lagi zaman PDPR ni kan. Jadi tanpa melengah masa, jom kita pergi ke sesi tutorial. Okey, ini adalah paparan iMac saya. Okay, kalau anda lihat sekarang dia masih clean lagi. Once saya dah buka saya punya kerja, dia akan occupy semua space lah dalam saya punya Mac ni. Jadi ini masih lagi suci. Okay, kalau saya dah buka kerja saya akan buka Word. Okay, saya akan buka RPT. Okay, untuk melihat apa yang saya kena ajar pada minggu tersebut ataupun pada hari tersebut. Okay, kemudian saya akan buka buku teks dan juga dokumen penjanjaran. Okay, supaya saya punya PDP tu berjalan dengan lancar lah. Okay, dan seterusnya saya akan buka web browser saya, iaitu Safari, untuk buat quiz. Jadi kalau kita tengok dekat sini, paparan dia dah mula overlapping, kemudian ada yang dekat belakang. Padahal kita nak tengok yang kita nak guna yang belakang kan. Jadi kita kena hide yang lain dulu. Tapi kalau yang ini, dia masih organize lagi lah, sebab kita boleh klik bahagian atas ni. Okay, contohnya bahagian ni kan, kita klik, jadi dia akan keluarkan paparan. Kalau kita nak ambil yang ini pun, kita klik yang ini, jadi dia berada di atas. Okay, dan kalau kita nak guna penjajaran tadi, klik yang ni. Sorry, ni. Jadi macam ni lah. Okay, masih tersusun lagi. Tapi kalau once dia berada di belakang ini, okay, di belakang ini, dan kita buka quizzes, okay, Safari ni, boom, dia dah hilang. Kita nak tap kat mana? Jadi dia merumitkan kita. Melainkan kita hide semua ni menggunakan command hash. Okay, pada keyboard anda boleh tekan command, hold command dengan hash, dia akan hide. Baru kita jumpa apa yang berada di belakang. Ada cikgu yang suka buat macam ni, tak ada masalah. Tapi bagi saya nak kerja saya lebih organized. Saya nak dia side to side, macam tu. Saya nak dia macam kita guna dual monitor. Tapi dalam situasi saya hanya gunakan satu monitor saja. Macam mana nak buat? Okey, senang saja. Okey, cikgu ataupun anda boleh tekan control atas. Okey, tekan pada paparan keyboard, tekan control, kemudian arrow atas. Okey, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Kemudian kita pergi ke bahagian atas sekali. Okey, atas sekali. Ni. Okey, tadi dia atas ni kan. Okey, bahagian desktop atas tu. Okey. Kemudian kita pergi ke bahagian sudut sebelah kanan desktop kita, ada logo tambah. Ni. Okey, ada logo tambah. Jadi anda tekan tambah, dia akan keluar paparan desktop 2. Okey. Kemudian kita boleh lagi tambah desktop 3. Biasanya saya akan buat 3 lah, sebab saya nak bahagikan desktop ni according to its program. Contoh, kalau PDF satu desktop, kemudian web browser satu desktop, kemudian Word satu desktop. Okey, supaya saya tak nak dia serabut sangat. Okey. Okey, contohnya sekarang ni saya nak desktop satu, saya punya RPT ni. Okey, saya nak RPT saya berada di desktop satu. Jadi kita biarkan. Kemudian saya nak yang PDF file ni dia berada di desktop 2. Macam mana kita nak buat dia pergi ke desktop nombor 2? Senang saja. Cikgu tekan tu, ataupun anda tekan file yang anda nak pindahkan ke desktop 2, tekan, kemudian drag and drop ke desktop 2. Okey, contoh tadi
Saya tekan, drag and drop pergi ke desktop 2. Boom, dia dah berada di desktop 2. Dah tak ada dah di desktop 1. Okay, ini adalah paparan desktop 1. Okay, kemudian ni pun PDF file. Jadi saya akan pindahkan ke dalam desktop 2. Okay, boom. Siap. Okay, seterusnya ini Safari. Saya tak nak dia berada di desktop 1 dan desktop 2. Jadi saya akan pindahkan dia ke desktop 3. Okay, senang tak? Okay, seterusnya jadi kita tekan je mana-mana dekat paparan desktop ni. Okay, dia akan keluar ini sahaja. Jadi cikgu boleh zoom besar-besar. Okay. Dunia ni luas kan. Jadi kita guna satu desktop ni untuk satu program. Contohnya kalau ada Excel, cikgu boleh split into 2 lah. Jadi dia lebih jelas lagi lah, lebih nampak. Okay. Kemudian kalau nak pergi ke desktop nombor 2 atau nombor 3, cikgu boleh tekan F3 pada bahagian keyboard cikgu. Tekan F3, dia akan keluar yang atas ni. Okay, nampak tak yang atas tu? Nampak tak? Okay, dia F3 ya. F3. Tengok F3. Dia akan keluar. Ada 3 pilihan. Kalau nak jump terus pergi desktop 3, tekan desktop 3. Okay, dia jump terus. Ini yang saya cakap tadi, dia dah berpisah tanpa kita hide apa yang kita nak tu tadi. Okay. Okay, kalau nak pergi ke desktop 2 sama juga, F3, tekan desktop 2. Okay, ini kita kena organize sikit lah. Okay, okay, ni buku teks dan ini adalah dokumen penjajaran. Okay, kalau cikgu tak nak tekan F3 ni, okay, macam susah kan, tekan F3 lepas tu kena move mouse dan sebagainya. Senang saja, kita pergi ke control. Pada paparan keyboard anda tekan control dengan tekan arrow sebelah kiri ataupun kanan. Untuk situasi saya ni, dia sekarang ni berada di desktop nombor 1. Jadi kita akan tekan arrow ke arah kanan. Okay, tekan control kemudian kanan. Jadi dia akan swipe. Okay, kalau nak pergi ke Safari lagi, tekan swipe lagi. Okay, kalau nak pergi ke atas, pergi ke desktop nombor 1, tekan control, swipe 2 kali, pergi ke desktop nombor 1. Ini yang memudahkan. Jadi dia organize lah. Macam contoh, cikgu dah baca, dah faham mana satu nak kena ajar. Okay, berhijrah ke desktop nombor 2, buku teks. Okay, tadi aku kena ajar ni. Okay, kemudian dah tahu muka surat berapa, latihan macam mana, barulah kita pergi ke arah quizzes. Jadi kita dah dapat fokus dah. Okay, aku kena buat soalan macam ni. Jadi dia dalam satu paparan tu, dia tak mengganggu cikgu untuk buat kerja, fokus untuk quiz sahaja. Itu kelebihan Open Mission Control ni. Dia lebih organized dan sebagainya. Okay, macam mana kalau kita nak tukar ataupun Safari ni kita nak bawa pergi desktop nombor 2. Okay, senang saja, tekan lagi F3 tadi. Okay, F3. Kemudian kita drag, bawa pergi nombor 2. Drag saja. Okay, kita drag. Ni desktop nombor 3. Kemudian bawa pergi nombor 2. Contohnya kita nak Safari dulu. Baru kita baca buku teks. Tapi pelik lah kan. Biasanya kita akan tengok buku teks dulu, barulah pergi ke quiz. Okay, mula-mula kita akan tengok RPT dahulu. Kemudian kita tengok buku teks dan dokumen penjajaran. Kemudian barulah kita pergi ke quizzes. Kita buat quiz. So Open Mission Control ni dia sangat organized. Kalau cikgu dah macam, okay, cikgu dah tak nak, dah habis semua ni. Okay, cikgu tak nak open desktop banyak-banyak dah. Cikgu tekan X saja pada paparan atas ni. Okay, tekan X saja, kemudian dia akan tutup. Tapi once cikgu dah tutup ni, dia tak akan tutup semua tau file-file yang cikgu dah buka tadi. Dia akan pergi ke desktop nombor 1 balik. Okay, jadi kita tengok dia akan keluar macam ni balik. Okay, tengok dia ada overlapping lagi.
Okay, melainkan kita tu tutup. So workflow cikgu nanti dia akan jadi lebih ni lah, tersusun dengan teratur. Jadi saya recommend cikgu untuk guna Open Mission Control ni supaya dia lebih cuba cikgu boleh buat kerja dengan lebih tersusun lah. Okay, dia ingat saja 2 key tadi, iaitu Control H untuk hide, itu bagi cikgu yang tak nak buka banyak desktop. Ataupun cikgu guna mission control ni, tekan control arrow. Okay, control arrow. Macam ni ya. Okay, buka Word. Okay, kita nak Word ni berada di desktop nombor 2. Okay, tekan actually kita boleh tekan control arrow atas. Kalau kita tak nak tekan F3 tu kan, tekan arrow atas, control arrow atas, kemudian kita buat macam biasa, tekan tambah bahagian atas ni. Okay, ni bahagian atas ni kita tambah, jadi dia akan tambah satu desktop. Okay, kita nak bawa quizzes ni lah pergi desktop nombor 2, tekan drag and drop, jadi siap dah. Jadi paparan nombor 1 ni Word. Kemudian kalau kita nak berhijrah ke desktop nombor 2, tekan control arrow ke kanan. Okay, dia akan swipe ke kanan. Kalau kita nak patah balik, tekan control, swipe kiri. Jadi ini yang kita akan jumpa. Okay, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya ianya bermanfaat, please subscribe to my channel. Dan kalau ada penambahan ataupun cadangan, boleh komen di ruangan komen di bawah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.